Okey, silakan. Okey, terima kasih Puan Nazlin selaku moderator yang berusaha, Puan Rohana, KPP, KPP untuk unit sains dan matematik, dan Encik Ahmad Fatin, dan serta para pentadbir, rakan-rakan guru sains semua, rakan-rakan apa tu, nampak juga nama yang dikenali dalam sebenarnya. Jadi memang terbuktilah satu Malaysia hari ni. Maksudnya kita cover satu Malaysia hari ni kan. Okey, sebelum kita mula, jom. Sebab dah dengar 2 slot tadi kan. Dah dengar slot 1, dah dengar slot 2. So kita nak ujilah dulu. Okey ke tak PBD-nya? Faham ke tak kan? Okey, so kita bagi soalan. Okey, sekejap. Di Padlet kan? Tak, yang ini saya nak bagi quizy dulu. Oh, quizy dulu. Ready semua? Berdebar pula. Okey, jap. Okey, saya bagi kat chat link dia. Okey, yang ikut secara stream tu sorry lah ya. Okey, saya dah bagi. Jom masuk. Ramai dah masuk. Dengar bunyi tu. Okey, kita ada 54 orang dah masuk. Ramai lagi tak masuk ni. Lepas seronok cikgu bila dapat hands on macam ni. Selalu bagi kat murid je kan? Tu dia. Hari ni kita nak buat PBD kat cikgu-cikgu. Okey. So 71 orang, 72 orang. Dia ada sekarang ni 173 ni. Paling tidak pun mesti kena ni lah kan. Lebih daripada tu lah. Daripada 75. So sepatutnya kalau macam kita bila kita dekat sekolah pun macam ni lah juga kita tunggu. Kalau kita yang ni saya buat secara live. So rasanya saya mulakan je lah Okay. Silakan. Alright. Okay. Empat, tiga, dua, satu. Lajunya cikgu-cikgu ni jawab. Seronok gila. Okey. Ini dah kan? Ada di tempat pertama sekarang Cikgu Safizan. Oh, ada yang dah salah, ada warna merah. Cikgu Zunaida, ranking nombor 1 sekarang. Cikgu Nomala. Cikgu Zunaida merampas kembali.
Saya tutuplah muzik bising sangat. Tapi kadang-kadang budak suka tu. Bunyi tu yang seronok tu. Ha. Jadi kelang kabut dengan kawan-kawan kan. Ha. Slowkan je sikit. Tak boleh slow Boleh je. Dia lagu tu akan bagi lagi cepat untuk berfikir bagi saya lah. Itulah. Dia jadi stres. Sebab ada budak yang jenis apa? Dia visual dengan tu kan. Audio. Dan kita nampak ada cikgu yang tak jawab, anak murid kita yang tak jawab. Dia masih lagi dekat satu soalan pun dia tak jawab. Okey, bagi yang dah siap, yang dah jawab, dah siap untuk kuiz ini, boleh bergerak ke Telegram. Okey, ke Telegram, ke grup Telegram. So saya akan hantar satu poll dekat Telegram. Sila jawab poll tersebut dekat PLC Telegram. Semua tengah fokus ni. Yang sudah menjawab, supaya kita terus je bergerak. Sangat menarik, soalan semua memang tepat. Okey. Ada yang salah ni. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok siapa yang salah. Okey. Tak apa, teruskan. Sebab kita tak nak buang masa. Nanti kita akan bincang yang di sini. Sambil-sambil tu jawab juga dekat Telegram. Maksudnya macam seolah-olah saya melakukan PDPR hari ini menggunakan Telegram. Okay? Yes. Dan dalam masa yang sama kita ada Google Meet. So dekat Telegram ada satu soalan pool. Cikgu menilai diri cikgu sendiri. Penilaian diri cikgu. Kalau secara umumnya kita nampak TP1 hingga TP6 tu, kita tahu kan TP1, TP2 sampai TP6 tu apa secara umumnya TP tu, tahap penguasaan tu. Saya nak cikgu menilai berdasarkan pengalaman cikgu sebelum ini dan berdasarkan kepada penerangan yang Kak Ani dan Kak Roha dah bagi tadi, dan berdasarkan kepada intro yang Puan Rohana dah share juga tadi, dengan moderator pun dah ada share juga tadi. Cikgu rasa PBD cikgu ni dan penilaian diri cikgu. Cikgu rasa cikgu ni berada di TP mana? Kita nak tengok. Puan Rohana nak tengok tu. Lepas ni Puan Rohana nak beritahu dengan bos dia pula di atas. Sebab saya sebenarnya sambil-sambil menjawab ni saya pun bercerita lah. Kita orang pun terkejut juga bila tengok sebenarnya Puan Rohana telefon, dia tanya boleh bagi top matematik tak? Saya pun terkejut. Top matematik. Rupanya terkeliru sebab masa tu nak cari orang matematik, nak cari orang sains kan. Ya. Sebab saya dua-dua sekali di situ. Matematik dan sains. Okay, so kita tengok dekat Telegram pun. Dekat Telegram baru 26 orang yang jawab. Dan saya rasa mungkin ada yang tak masuk kot. Tak apalah Okay, tak apa, teruskan. Sibuk Syam, banyak laluan dia kena masuk. Sebab tu tadi awal kita ramai dah juga bagi ni. link tu. Kita dah bagi link Telegram tu awal lagi supaya maksudnya murid dah bersedia di dalam. Ada yang baru join ni, baru join ramai ni. Tak apa. Kalau yang baru join tak apa sebab saya dah bagi history tu dia still boleh nampak. Puan Azlin boleh tengok ada yang merah-merah lagi ni.
nampak soalan tadi kan, soalan tu tak susah sangat pun kepada Betul. pemahaman tu. Tapi dia berdebar tu sebab dia ada masa kan Nervous agaknya. kan, Nervous. nervous. Jadi dia pun tertekan. So nanti tertekan lah. Apa tu, kadang-kadang dia bila pakai handphone dia lain sikit. Dia punya Sebab dapat jari kita ni sepanjang PDPR ni, jari ni dia dah montir sikit dah. Alah. alamak. Okey, dan kalau kita perhatikan ada yang cikgu yang mencapai semua betul. Maksudnya nanti kita tengok analisis dia. Okey, so sambil tu saya rasa saya berhentikan ya, saya endkan ataupun biar je. Biar je lah cikgu tu jawab dulu kan. Kesian dia. Bagilah peluang sekejap. Bagilah peluang dulu. Okey, dekat Telegram, saya tengok dekat Telegram sekarang ada 40 orang. Okay, so saya lupa tadi buat satu kolom untuk guru sebenarnya. So kalau macam ni saya terpaksa void jugalah. So saya terpaksa void. Okay, saya void supaya saya boleh nampak ini. Okay, Alhamdulillah rasanya tak ada TP1, TP2. Oh, maksudnya ada lagi TP3. Kalau kita perhatikan ada lagi TP3, maksudnya dia rasa ragu-ragu lagi ni, tapi at least mencapai tahap minimum lah. Okay, sebenarnya kalau rasa confident tu, cikgu boleh klik kanan, cikgu boleh retract buat cikgu. Okay, dan macam saya rasa saya nak letak TP1 lah. Okay, untuk saya. Contoh. Sebenarnya untuk pool dia boleh diubah. Dia boleh contohnya mungkin kalau soalan tu awal tadi bagi mungkin pool ini kita boleh bagi dua, kita jangan tutup dulu dan kita bagi semasa awal kita tanya tentang satu tajuk tu, adakah anda faham tentang contohnya gigi? Okay, pengetahuan awal lah. Pengetahuan awal. So murid tu dia tanda dulu, Okay, lepas tu sebab dia boleh tukar. Lepas habis PDPR, kita tanya lagi di hujung tu. 1 minit sebelum tamat tu, kita tak bagi pool yang sama. Lepas tu mungkin dia orang nak tukar jawapan dan kita ajarlah retract vote ni. So saya tukar balik jawapan saya pergi TP6. Okay, contoh. Macam ni. Seramai yang berada di TP5. TP6 ada juga, Alhamdulillah. Okay. Nasib baik tak ada TP1 dan TP2. Okay, kalau sebenarnya kita boleh tengok siapa yang kita nak tengok tu. Okay, katakanlah tadi katakanlah saya retract kan. Okay, saya letaklah saya TP1. Saya memang tak tahu. Okay. So saya boleh tahu siapa TP1 tu apabila kita view. Dan kita tengok TP1 rasanya dia ni perlu dibuat pemulihan. Si Syamsuria ni kena bagi pemulihan ni, kena bagi istimewa. Tugasan istimewa untuk dia. Kenapa dia tak capai TP1 tu? Kenapa dia masih berada di TP1? Okay, itu untuk secara PBD bukan yang kita nak belajar hari ni. Okay, sambil-sambil tu saya bagi satu lagi soalan untuk TP alam bahan hari ni. Okay, anggaplah saya dah mengajar tadi. So sekejap. Ini pool dan apa bezanya dengan soalan quiz? Okay, quiz pool pula. Ini apa ya? Okay, saya akan bagi satu lagi soalan yang bersifat pool, bukan quiz, quiz tapi pool. Okay. PLC. Okay. Quiz tapi pool. Dia pool tetapi dijadikan quiz. Bila murid jawab dia yang untuk situasi yang ini dia tak boleh nak tukar jawapan. Dia tak boleh nak tukar jawapan. Dia quiz. Dan kalau betul dia akan keluar bunga api. Dia akan keluar bunga api. So untuk soalan ini kalau kita tengok kepada TP, okay, kita rujuk balik kepada saya memang letak bahan saya tadi semua dekat dalam, sengaja letak dekat Padlet je supaya saya tak perlu nak buka-buka benda lain. Okay, kalau kita perhatikan menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Menjelaskan melalui contoh, okay, dan TP1-nya adalah memadankan bahan dengan sumber asas. Okay, so kita tengok menjelaskan melalui contoh, okay, memadankan bahan dengan sumber asas. Itu TP1. So bila TP1, bila kita buat soalan quiz tadi, 5 aktiviti yang disarankan oleh dalam
tu. So bila kita pergi kepada tu, ini boleh dah dikatakan berdasarkan contohnya adalah sepasang kasut ni dan dia cari padanan dia. Adakah dia daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan ataupun liang ataupun batuan. So dia cari. So dekat sini contoh. Okay, so jawapannya haiwan. Okay, so nampak tak perbezaan dia tadi dengan pool tadi? Pool tadi dia tak ada keluar bunga-bunga tu. So undian saja. Ini ada kuis lah. Mesti ada jawapan betul salah begitulah kan? Dia mesti ada betul salah. So jadi nampak tak dekat sini siapa yang tak dapat capai TP1 tu? Ada 10%. So kita tengok siapa yang bertuah tu. Okay, so ni Salamiah dengan Kaisir, dengan Hasni, dengan Noraini. So maksudnya ada 4 orang ni salah dan ada lagi 2% yang memilih petroleum. So kita tengok petroleum. Petroleum ni ada. Okay, Cing, kau sengaja kan Cing? Okay. Dan kadang-kadang kita boleh tanya, Cing, kenapa awak pilih petroleum? Mungkin dia anggap itu adalah bukan kasut kulit. Dia anggap itu mungkin kasut plastik. So kita boleh tanya. Ya, betul. Kita boleh tanya di situ. Cing, kenapa kau jawab cikgu saya ingat itu kasut biasa Pak Cikgu, kasut canvas kah? Dia cakap begitu kan. Jadi sebenarnya bila dia boleh mengexplain begitu, sebenarnya dia sudah capai TP1. Maksudnya betapa senangnya. Sebab tu macam Kak Roha dengan Kak Ani cakap tadi, sains ni sangat mudah. Sebab kita dah TP kita tu dah tersusun dengan SP kita tu dah tersusun elok, dia cantik je. Tinggal kita je nak merancang. Okey. Ini contoh untuk kuis yang bukan live. Maksudnya yang ini selagi kita tak tutup, murid boleh jawab anytime. Okey, sekarang ni saya bagi satu lagi kuis yang dalam bentuk sekejap Dan sebenarnya tidak mengapa, mereka sabar menanti. Okey, kalau belakang saya boleh terus membuat satu Chin, boleh tak rakam voice? Kenapa awak pilih petroleum? Okey, so dia rakam voice. Automatically rakaman voice dia itu adalah pentafsiran secara lisan. Kan kita ada 3 kaedah. Kita ada lisan, kita ada pemerhatian dan kita ada satu lagi? Bertulis. Maksudnya benda tu kita boleh pelbagaikan. Kadang-kadang mungkin dia tak capai dekat kuis ni, tapi bila si Ching tu tadi dia jawab, maksudnya dia dah capai. Okey. So sekarang ni saya bagi lagi satu bentuk kuis. Kuis juga. Okey, sekejap Untuk TP yang sama juga, tetapi dia lebih kepada kuis yang interaktif. Keyspot. Jangan tekan apa-apa sekejap ni. Tak sabar diorang ni. Jangan tekan apa-apa dulu. Just click I'm ready saja, okey? Sekejap bila berlaku begini, biasanya pengalaman saya, kali pertama kita nak memperkenalkan benda ni memang berterabur. Tapi bila dah kita biasa perkenalkan dengan murid-murid, Allahu Akbar. Cepat dia orang ni. Stop dulu. Stop dulu. Sabar anak-anak sabar. Sabar dulu. Buat slot khas lain lagi. Jangan tekan apa-apa, saya cancel dah ni. Cikgu belum buat apa-apa lagi, sabar. Ya. Tak sabar nak jawab ya. Cing, confident dah. Hadiah ni Syam, nak cepat tu. Aduh, sabar. Jangan dulu. Saya belum Jangan. Aduh. Syam, pergi kat setting, tekan juga. block dulu. Tapi nanti tak boleh nak patch. Oh, ya ke? Okey, sabar. Stop dulu nampaknya sabar dulu. Masa-masa faham tu dah sabar lah tu. Okey, bertenang. Kalau saya punya PBD tu, saya terus letak perkataan pangkah tu. Dia orang tahu tu. Cuba buat. Ada. Okey, sekejap. Jangan. Okey, I'm ready. Klik I'm ready saja. Jangan klik benda lain. Okey, I'm ready. Jangan klik benda lain. Ada juga. Ada yang tekan. Aduh. Ada. Apa boleh saya buat sekarang ni nak bantu? Nak cubit ni. Tak sampai ni. Memang macam ni. Kalau saya pun dekat sekolah pun bila kali pertama kita nak buat, dia memang akan masalah macam ni. Budak dia tak
Jangankan budak, cikgu pun tak faham. Tengok kan, ada lagi yang nak tekan. Jangan Dia lagi, jangan. Tunggu dulu. Jangan buat apa-apa dulu cikgu. Okey, tangan semua Sekejap, pegang. Jangan buat apa-apa dulu. Angkat tangan semua, jangan pegang dulu kat situ. Jangan buat Angkat apa-apa tangan. dulu. Bertenang dulu, bertenang. Buat tenang, Sila angkat tangan semua begini. Semua jangan Bawa pegang keluar. apa-apa. Angkat tangan begini semua. Oh my god. Cikgu yang raise hand, kalau ada soalan boleh tipik dalam Padlet ataupun dalam ruang chat, nanti kami bantulah sementara Cikgu Ya, Syam. sebab saya tak tunjukkan nampak tu. ni. Saya cuma nampak. Okey. Boleh tipik. Sebab kalau raise hand pun tak sempat Cikgu Syam nak jawabkan. Cikgu Jannah mungkin boleh letak dekat ruang Padlet tadi ruang Cikgu chat Jannah. ataupun Padlet. Mana-mana boleh. Kalau dia angkat tangan tadi kes Puan Hazli suruh Okey. raise hand tadi tu. Oh, Oh, Angkat resen tangan. okey. Turun resen ni. Okey, soalan nombor Alah, ada yang tu. Tak apa. Ada juga yang tertekan ni. Jangan tertekan. Kalau sudah tu, walaupun dia tak tekan I'm ready, dia boleh follow je. Nah, soalan-soalan Dia boleh dia ada dah. follow je. Sebab untuk quiz ini, dia 2 orang saja dah boleh menyebabkan quiz tu akan run. Okey, soalan nombor 1 ni, pembetulan gambar dekat atas bukan soalan. Okey, dah dijawab dah apa? Betul. Soalan kedua pula dah. Oh, semua dah sunyi dah tu. Kejap, link tally. Tak apa cikgu, tak apa. Saya silap pilih gambar. Okey, dan biasanya semasa saya tengah run ni, saya akan sepanjang chat saya akan buang. Ni ada orang tekan start balik. Saya takkan layan sebarang chat. garang cikgu ni. Memang sebab nanti bila Tapi kita nak buat betul. perbincangan, kita nak soalan tu flow. Betul, sebab budak-budak kalau macam budak-budak kita nanti, dia anggap benda ni macam main-main tau. So kita kena mula-mula tu buat penegasan supaya lama-lama dia dah faham macam mana dia punya flow dia tu. Dia akan ikutlah rules tu kan. Dia macam ada rules lah kan. Rules, betul. Ada Macam lagi yang macam Ada lagi. macam Sorry. hari ni lah kan. Gitu. Cikgu Jannah mungkin boleh turun tangan Cikgu Jannah. Tertekan, jangan tertekan. Aduh. Memang kalau pakai handphone, tahu sangat dah. Okey lah kot. Okey, kita akan tengok Okey. Dah keluar dah resultnya. Bezanya dengan quiz yang tadi dengan quiz yang secara quiz board ni. Kita nampak kan macam situasi saya sekarang, kita nampak ada 4 soalan dan kita tahu ada 4 sumber dan kita nampak nombor 1 sehingga nombor 16 tu memang confirm capai TP1. Sebab dia dapat full mark 4. Okey, contohlah. Jadi sekarang ni kita akan nampak nombor 17, 18, 19, 20 tu kenapa. Dan untuk quizy bot ni dia memang akan tunjukkan 20 ranking pertama. Tetapi sekiranya kita nak tengok analisis dia, contohnya kita nak tengok soalan nombor 1 tadi. Okey, yang ini saya tadi akui memang kesilapan saya. Memang ada yang pilih haiwan sebab apabila dia baca soalan sepasang kasut. Okey. Tapi gambar lain ya. Gambar lain sebab tadi okey. So bila kita view, kita akan nampak 29 orang yang pilih jawapan betul. Siapa orangnya? Okey, siapa yang pilih haiwan tu dan siapa yang pilih petroleum dan batuan ni. Ni memang kena pemulihan sangat ni. Terus boleh buat tindakan susulan kan? Okey, so di situlah tadi yang kita cakap kita nak buat pemulihan ataupun kita nak buat pengayaan. Sebab sebenarnya seronok sebenarnya ramai yang beranggapan norma baru ni menyusahkan. Macam situasi saya hanya pakai Telegram. Saya tak pakai sangat DM ni tapi budak saya boleh uji dan saya boleh kesan terus dan saya boleh tanda terus. Kalau cikgu tengok RPH saya, dekat RPH saya ada nama murid dan ada TP dia terus. TP dia sekali. Ya. Jadi saya tak perlu buat senarai semak lain sebab saya sudah ada di situ dan saya tahu siapa yang capai, siapa tak capai.
Okey, itu contohlah. Ini maksudnya perbezaan di dalam Telegram itu saja pun telah ada jenis pool, jenis quiz biasa dan jenis quiz bot, dan benda ni sangat mudah. Okey, dan saya ingin berkongsi satu nanti saya akan kongsikan juga di dalam ni. Sebenarnya kawan kita Cikgu Sarifah Azia, dia telah macam contoh dia telah menyediakan kuis tahun 456 ni, tahun 4. Semua soalan kuis tahun 4 ni sudah ada. Kuis tahun 6 dan kuis tahun 3, 3, 4, 5, 6 semua dah ada. Adalah quiz board. Saya akan quiz board dan saya akan bagi link ni nanti di dalam ni, dan cikgu boleh pakai di dalam Telegram cikgu. Dengan cara cikgu hanya, kalau cikgu nak buat dia secara kerja rumah, cikgu share quiz. Kalau cikgu nak bagi dia dalam bentuk pertandingan tadi, cikgu start quiz in group. Saya akan bagi link ni dan cikgu boleh guna. Okey, soalan ni dah lengkap dari topik 1 sampai topik habis. Semua dah ada dalam ni. Hebat cikgu ni. Terima kasihlah berkongsi daripada Cikgu Sharifah kepada Cikgu Sarifah Haziah rantai ni. yang lain. Okay, very good. Maksudnya Putrajaya boleh pakai. Boleh guna, tak ada masalah. Memang kita ni memang support kawan-kawan kalau ada bahan yang bagus dan Azia kita boleh kongsikan. dari Labuan ke dari Perlis. mana? Dari Perlis. Dia dari Perlis. Jadi kita panjang-panjangkanlah ke seluruh Malaysia lah sepatutnya. Ya, sebab memang dia bagi channel ni untuk berkongsi. Memang dia bagi. Dia dah bagi tahu, tapi mungkin tak sampai kat telah diwakafkan. Putrajaya, mungkin hanya beberapa box sekolah je yang tahu. Mungkin sekarang kita dah boleh sebar luaskan untuk semua sekolah di Putrajaya lah. Okey, ini yang pertama. Okey, so kita kembali kepada kuis kita tadi. Okey, live board kita tadi. Saya tutup dulu. Okey, saya end dulu. Okey, kita tengok siapa yang top 3. Tak ada, dia tak keluar. Dah terkeluar dah tadi. Okey, so sekarang ni tadi ada satu soalan dekat quiz dekat slot 1, dia tanya bagaimana kita nak mengumpul evidence. Sebenarnya Cikgu Roha dah terangkan juga tadi berdasarkan situasi sekolah dia, tapi sekarang ni saya tunjukkan situasi apa yang kita dah lakukan tadi. Okey, so kita akan pergi dekat report. Apabila kita dah buat quiz tu, saya suka quiz ni sebab kita boleh cedok dan kita boleh ambil teleport berdasarkan apa yang kita nak uji, dan kita boleh buat teleport. Teleport tu maksudnya kita cedok soalan orang lain, jadikan soalan kita. Berdasarkan kita boleh pilih-pilih. Kita tak perlu nak type. Kita ambil je, cop je. Okey. Tapi saya tak ajar, tapi sekarang ni kita nak fokus kepada PBD. Saya anggap semua guru dah biasa menggunakan Quizy. So kita pergi kepada report. Bila kita pergi kepada report ni, di sini kita nampak. Okey. Soalan tadi adalah kuis pemantapan. Pemantapan PBD Putrajaya. Okey, ada 9 orang telah menjawab. 95 kot. 95. 95 peserta. Okey, so kita nampak maksudnya ni nama-nama ni alhamdulillah lah. Okey. Sebaik banyak hijau Sebaik banyak hijau. Sebenarnya kita dah boleh menilai PDPR kita pada hari tu apabila kita ini dinamakan sebagai traffic light. Hijau tu kita bila nampak ramai hijau tu okeylah. Maksudnya merah tu sikit je kan. Bila kita perhatikan. Dan kita boleh kupas satu-satu soalan dan kita boleh pergi kepada question tu. Okey, kita boleh pergi kita nak tengok contohnya kita nak tengok soalan mana yang kita boleh nak tahu soalan mana yang ada masalah. Cuba kita tengok dekat sekejap. Kita pergi kepada top overview. Okey, so di sini evidence-nya kita nampak soalan ini question number 2 ni kita nampak ramai contoh instrumen. Kita nampak petak mana banyak merah ni, soalan mana. So kita tahu maksudnya murid saya tak faham lagi yang tajuk ini. Dia tak menguasai lagi tajuk ini. Jadi kita boleh nampak dan kita boleh tengoklah berdasarkan itu yang kita namakan traffic merah hijau ni. Okey? Dan nak tengok soalan apa, kita boleh klik dan kita boleh nampak soalan apa tu.
Macam ni. Apa soalannya? Instrumen pentafsiran boleh digunakan semasa membuat pemerhatian ialah seperti berikut. Kecuali cikgu kena tengok kecuali. Kecuali tu adalah anadok. Soalan perangkap ni kan. Cikgu tak nampak perkataan kecuali tu sebenarnya. Kalau murid kita dah berani dah tu. Kita dah dah kan. Okay, so dan satu lagi, macam-macam mungkin cikgu boleh simpan secara soft copy dan cikgu boleh simpan secara hard copy benda ni. Dan caranya cikgu pergi download je. Okay, dan cikgu masukkanlah dalam drive cikgu masukkanlah. Maksudnya semua benda ni dah ada. Dan kalau cikgu nak lakukan perbincangan, cikgu pergi kepada question. Okay, cikgu nampak di sini. Terus nampak analisis dia. 11 orang yang mengatakan merangkai kurikulum. Yang lain merungkai kurikulum. Okey, soalan nombor ni tadi. Contoh instrumen pelasiran yang digunakan semasa membuat pemerhatian seperti berikut kecuali. Okey. So ni. Jadi kita boleh nampak berapa orang yang jawab ni, berapa orang. Kalau nak tengok secara individu tadi, pergi kepada murid tu tadi. Kalau nak tengok kepada soalannya, kita tengok di sini berapa orang. Jadi kita boleh kupas satu-satu dan kita boleh buatlah apa orang cakap, baru kita dapat cari. Bukan kita macam kita zaman kita dulu buat analisis item tu. So maksudnya kita tahu apa sakitnya, apa ubatnya. Ini jangan main pukul rata je. Itulah. Okay, so sekarang ni kita balik kepada sini. Okay, itu tadi macam mana kita nak capai TP1. Sekarang ni kalau kita tengok TP kedua, mencirikan objek berdasarkan jenis bahan dan sumber dan mengelaskan objek. Kenapa 2 dan 3 ni kita boleh gabungkan sekali? Sebab dia mesti tahu ciri-cirinya baru dia boleh mengelaskan. So 2 dan 3 ni kita boleh kelaskan sekali di mana SP-nya adalah 8.12. So untuk menjawab soalan ini, saya ambil daripada buku teks sahaja. So sekarang ni setiap sekolah ada nama. So saya dah bagi tugasan. Oi, ada yang dah jawab dah kot? Ada dah buat dah. Okey. Macam itulah. So maksudnya dan sebenarnya kalau yang ini saya selalunya benda ni kalau saya nak cepat, saya tak ini memang dah confirm macam ini kan. Jawapannya ni dia pakai Canva. Kita boleh nampak hasil kerja murid. Dan sebenarnya Padlet ini bertindak seperti showcase. Bertindak seperti showcase. So kita nampak di sini jawapan ni sumber asasnya tumbuhan. Dia buat sini. Ni memang dah capai dah TP2 ni, confirm dah. Okay. So memang capai TP2. So kalau saya nak simple, saya akan bagi arahan kat murid. Okay. Semua dah bagi jawapan tu? Okay. Macam ni. Ada setengahnya saya buat macam ni. Saya suruh murid buat juga atas kertas kosong. Buka buku teks awak. Kan buku teks diorang. Muka surat berapa tu. Muka surat 154. Ambil ni. Soalan yang ini je. Dalam buku teks soalan tu. Lepas tu untuk simple, untuk mudah. Saya suruh diorang. Kalau macam nak buka Canva, payah sikit nak buka PowerPoint kan. So maksudnya dia buat secara manual, bertulis, diorang buat bertulis, buat jadual tu bertulis, and then diorang gambar je. Diorang gambar dan diorang upload. Sebab itu arahan saya di situ, sila muat naik gambar jadual pengelasan awak. Dari segi situ sebenarnya satu kaedahnya adalah bertulislah. Bertulislah, memudahkan apa yang ada di depan pelajar lah kan. Maksudnya dia tulis je, dia tulis, lepas tu dia gambar, dia upload. Dia mudah je. Bila nak upload tu sangat mudah. Budak hanya ambil upload je. Lah. Dia ambil je mana dekat dia simpan file tadi dekat mana, ataupun kalau dia nak ambil gambar terus pun boleh. Handphone kan? Yes. Dia ambil terus. Ambil gambar letak dekat depan tu. Tu dia. Macam tu. Jadi maksudnya tak susah pentafsiran bertulis tu. Kita ambil hasil kerja bertulis tu dan kita terus masukkan dia, evidence dia, pengumpulan evidence. Real time lah, real time. Ada SK Putrajaya Pearson 1 tak jawab lagi, tak nampak. Mana muridnya ni? Mana muridnya ni? Kalau kat kelas budak kena panggil seorang-seorang baru dia buka kamera tu. Gitu ni.
Ni tengah nak masuk lah ni, tapi ni murid-murid yang hebat ni, dia orang sempat buka Canva, sempat buat itu. Itu maksudnya literasi kalau siapa yang terlibat dengan VOC sekarang, Virtual Open Classroom tu kan, sekarang ni salah satu kehendak untuk VOC tu adalah literasi digital. Maksudnya kelancaran dalam digital. Jadi kalau kita tengok perkara yang TP tu tadi, dalam kita punya SP kan ada penggunaan TMK tu, di mana-mana saja boleh menggunakan TMK tu. Beginilah maksudnya kita dah serapkan. Ya, Oh, betul. canggih ni. Itulah ni. Saya nak tengok sekolah campur ada tak? Ada tadi. Tadi saya nampak ada dah. Ada dah. Macam tu. Tapi semua ramai yang bertaib. Saya nak cari yang tulisan tangan ni. Tulisan tangan ambil gambar ni, dia orang hebat-hebat semua ni. Anak murid ni. Itu anak murid yang hebat-hebat semua ni. Pakai Canva. Mari kita tengok sekolah mana pusing berapa lagi tak keluar ni. Ni mak nak panggil ni. Jadi kan, maksudnya sekarang ni TP1 dah dapat, TP2 dah dapat. Sekejap je. Yes. Okay? Menggunakan benda yang macam ni je. Okey, dan seterusnya, kita nak pergi kepada TP yang seterusnya. So, contoh. Okey, saya nak murid, katakanlah saya nak ambil TP. Okey, saya nak bagi, apa ya? Dekat atas sikit. Okey, kerja kumpulan Baswai. Okey. Kalau kita perhatikan kerja yang ini, maksud saya, saya buka dulu. Dokumen. Okey, dia lambat sikit. Okey. Kerja kumpulan ni, ini salah satu kerja yang ada orang memberitahu di dalam PR ni tak boleh nak buat kerja berkumpulan. Kan? Okey, sebenarnya boleh je. Dalam Telegram pun boleh. Salah satu caranya kita boleh menggunakan Google Workspace Education. Okey, iaitu contohnya slide, kita boleh guna Canva ke whatever. Yang ini, tugasan ini adalah tugasan di dalam buku teks. Sebab kami ni memang tukang promosi buku teks je ni dengan DSKP. Okey, so kita tengok tugasan ini adalah tugasan muka surat 144. Tetapi saya ubah suai menjadikan dia dalam keadaan norma baru, di mana kertas mahjong itu saya gantikan dengan Google Slide. Dan muat turun dan berlakunya perbentangan. Kita nak minta murid tu bentang kalau muka surat 1444. Tapi saya minta murid muat turun dalam kumpulan Padlet mereka. Dan jawab 2 soalan yang terakhir di bawah ni. Maksudnya benda yang sama daripada buku teks tapi kita ubah suai, inovasikan mengikut kesesuaian norma baru. Jadi saya hanya bagi link yang ini, tetapi biasanya saya akan letak make a copy. Literasi digital ni kita kena latih lah. Kali macam Kak Roha cakap tadi, mula-mula kita nak ajar Padlet tu dekat murid memang susah terkial-kial. Tapi bila murid dah biasa, dia faham. Bila dia nampak kerja kumpulan make a copy, artinya dia tahu. Bila dia masuk je dekat link yang cikgu bagi tu, dia akan klik file, dia akan make a copy untuk entire presentation dia. Dia akan buat untuk kumpulan dia sendiri. Dan bila dia dah siap, dia akan hantar link tu dalam Padlet dia. Dia buat begitu je. Jadi kan, gambar tu kita dah bagi dan kita dah bagi juga dengan jadual pengelasan ni berdasarkan gambar ini. So ini TP ni pun untuk tujuan TP3 tadi. Okey, sebab tadi bila kerja individu mungkin ada yang tak dapat capai TP3 tu, kan? Jadi kerja berkumpulan ni sangat membantu sebenarnya. Ya, betul. Sangat membantu. Maksudnya dia tumpang markah, dia tumpang TP kawan. Tetapi berlaku di sana interaksi lah. Kenapa ni dekat sini, kenapa ni dekat sini. Maksudnya kawan bimbing, berlakunya penilaian di sana, kawan membimbing. Lepas tu diorang boleh bincang.
Macam tu lah lebih kurang. Maksud saya nak fokuskan kepada PBD tu lah. Yalah, ni rakan pembimbing rakan sebaya pun boleh jadikan ataupun guru muda di sini lah. Berlaku. Dan juga pentadbiran rakan sebaya boleh berlaku. Yes, pentadbiran rakan Sebab sebaya itu boleh kita berlaku. minta kerja kumpulan ni walaupun di dalam norma baru, kerja kumpulan ni tetap boleh dilakukan sebenarnya. Dan masa tu bila diorang dah buat jadual tu kan, diorang akan kadang-kadang ini bukan di sini. Ini bukan di sini. Diorang akan berlaku. Di situlah diorang belajar sebenarnya. Sebab tu cikgu kalau buat PDPR tu gunakan Google Meet, ID dia 5, boleh rakam. Semua sesi ni kita boleh rakam sebagai evidence kita. Itulah. Itulah dia boleh dijadikan sebagai, itulah bukti-buktinya lah. PDPR lagi mudah sebenarnya untuk penyimpanan evidence PBD. Okay. So semua sekolah boleh pergi dekat link tu, kerja kumpulan tu boleh ambil dan nanti hantar hasilnya linknya dekat nama sekolah masing-masing. Nanti cikgu tengok. Make a copy, jangan lupa. Make a copy. Make a copy. Maksudnya bila kita make a copy tu, dia agak macam ni sebab gambar ni saya dah bagi. Maksudnya dia kena pilih berdasarkan apa yang saya bagilah. Tetapi kalau kita nak dia bebas, boleh je, tak ada masalah. Tapi saya ubah suai daripada buku teks sebab dalam buku teks tu dia bagi dia producekan gambar. So guru yang sediakan gambar. So sebab itu saya pun cuba sediakan gambar jugalah. Dia lebih kurang macam tu. So cikgu ambil link dekat tugasan ni, cikgu terus hantar. Okey. So sebenarnya dekat sini juga saya ada bagi satu contoh PBD tahun 4 senarai semak. Senarai semak ni dia saya tak tahulah orang lain. Memang kita ada sistem, kita ada kita ada komputer, kita ada letak dalam Excel, kita letak macam-macam. Tetapi bagi saya secara personalnya, saya nak juga yang kertas ni. Sebab saya nak juga tanda Roha dah saya Tahniah, bawa bintang banyak sikit macam tu kan. Mesti nak buat juga kan. Saya nak macam dekat PBD-nya tu, maksudnya macam saya akan kita terlatih masa zaman maktab memang guna kertas dan pensel Syam. Seronok nak tengok juga fizikal tu. Putus-putus kenapa? Okey kan? Okey. Syam agaknya kot. Macam dah kejung tu. Macam line sum yang dia masuk sini. Saya suka macam ni tau. Contohlah, ini senarai semak PBD yang saya sebab tu saya suka berkongsi bahan. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita bila kita bersendirian, kita kadang-kadang kita rasa kita paling hebat. Tetapi kadang-kadang ada bahan lagi di luar sana yang hebat. Yang kita rasa benda tu kita boleh sharing. Macam benda ni, walaupun saya dah mengajar 20 tahun, tapi saya dapat benda ni daripada kawan lain. Di mana saya rasa benda ni sangat memudahkan. Sebab kalau kita macam yang, bukan si kata yang apa yang sebab kita bagi cadangan. Saya kadang-kadang TP1, TP2 ni kita tak hafal. Kita tak hafal TP ni. Jadi caranya saya meletakkan nama budak di sebelah kiri ni dan saya letak terus TP tu di bawah. Jadi minggu tu katakanlah saya katakan contoh kita ajar tajuk bahan ni kan. Saya pergi mana tajuk bahan. Okey, tajuk bahan. Bunyi tenaga. Okey, katakanlah tajuk bahan. Alah, saya tak pada nama Itulah ni. Tak apa. Nampak kau tak nampak je. Okey, tak apa. Okey. So maksudnya dalam ni bila saya membuat pentaksiran dengan nama murid ni, macam tadi nama yang 95 murid baru saya hari ni. Okey. 95 orang murid baru saya tadi, saya dah boleh menandakan yang ada semua yang 17 orang tadi yang betul semua tu. Lepas tu mungkin daripada 3, saya rasa yang 3 tu pun boleh capai. So saya dah boleh tanda TP1 ni, semua ni saya dah boleh tanda. Satu. Sebab memadankan bahan dengan sumber asas. TP1 ni memadankan bahan dengan sumber asas. Okey, memang semua dapat. So saya akan tanda satu ni. Semua saya akan tanda drag sampai bawah. Lepas tu yang 2 tadi pun capai. Siapa yang tak hadir, saya boleh tahu dia tak hadir hari ni sebab tu. So maksudnya dia akan ada case khas. Special untuk dia. Jadikan soalan saya tadi, soalan yang saya buat dalam quiz tadi tu,
macam soalan kuis yang simple tadi tu, yang ini tu, saya boleh forward dekat dia. PM tepi, saya hantar. Share quiz ni, saya hantar kat dia. Contohlah, saya hantar dengan Kak Roha. Saya hantar dengan Siti Roha. Okey, si Roha tak datang hari ni. Saya hantar. Okey, saya hantarlah dekat dia. Okey, contohnya macam tu. So, saya tolong buat siapkan tugasan ini. So, maksudnya untuk mereka-mereka yang tak hadir tu, saya PM tepi lah. Baik cikgu. Baik cikgu. Okay, so dari itu pentingnya senarai semak perekotan. Balik-balik ke Ani cakap perekotan tu. Sebab yang dipikir bagi tu dia dah lansam. Kurang dah yang tu. Dia bukan yang satu-satu ni. Okay, saya tampak tadi ada satu soalan. Soalan tu mengatakan sebenarnya macam ni, contohlah si Siti Roha ni tadi dia tak dapat pun TP 6. Jadi untuk tajuk ini dia hanya akan dapat TP 5 lah yang tertinggi. Tajuk itu. Untuk tajuk ini. Tapi untuk tajuk ini tajuk ini saja. Tetapi fizikal yang lain, contohnya fizikal yang lain bunyi dia dapat 6. Okey? Cahaya pun dia dapat 6. Okey. Ada 3 okey. So, bila kita buat begitu, rasa-rasa TP akhirnya kita nak bagi berapa cikgu? TP akhir untuk SP, untuk assign physical. Kena buat purata macam tadi. Berani dia orang nak buat purata. Sebab saya nampak tadi ada soalan. Soalan tu dia ada tanya, soalan macam kan, mana betul. kita nak menentukan. Artinya di situ cikgu dah pengalaman cikgu, adjustment cikgu dah bersama murid tu, 6, satu je dia dapat 5. Jadi sebenarnya budak ni potensi TP 6. Jangan takut, bagi TP 6. Dia macam tu situasi dia. Aduh. Okay. So, sekarang ni contoh. Ada satu lagi latihan saya nak bagi. Saya nak bagi macam mana nak kita, sebab sekarang ni kita nak PBB. Okay, ada satu lagi. Okay. Forward. PLC ni adalah PLC saya memang pengguna Tega Telegram. Jadi saya memang selalu bagi PLC tentang Telegram. Selalu geng-geng dalam ni memang kumpulan yang selalu bertanya pasal apa saja tentang Telegram. Okey, sekarang ni cuba buat latihan ni. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Okey, pilih je nak buat yang mana satu. Tak ada masalah. Dia macam kalau sekolah KLIA Cyberjaya tu, KLIA tu dia bagi apa tu? Pilihan choice board tu, budak pilih nak buat latihan mana satu. Tapi TP-nya tetap sama. Dia tak suka dia tak suka multiple choice, dia pergi main game. Sesuaikan ke begitulah. Ya betul. Dalam wall banyak kan dia punya pilihan-pilihan. Dan kita boleh, sebenarnya soalan sama je tapi kita cuba tukar bentuk interaktif dia. Okay. So contohnya dalam My Work World ni, dekat sini. Tak banyak soalan tu, sikit je. Tapi saya tampak belum ada yang jawab. Saya pengguna Tega Work World. Sebab saya memang subscribe. Okay, good. Saya tak nampak ada orang jawab. Masih kosong. Allah, dekat pukul 12 dah. 2 minit lagi. Okay, saya dah boleh mula share pautan kehadiran. Okey, saya nampak ada sifat bahan, ada 5 orang jawab. Yang lain tak ada yang jawab, semua pilih latihan 114. Saya memang pengguna Tega ni, tengok saya memang sangat menggunakan Work World ni. Menarik Work World ni.
Dan sebenarnya kenapa saya bukan nak buat perbandingan, tapi ada masanya live worksheet tu sangat bagus. Ada setengah latihan di dalam live worksheet tu pun sangat bagus. Cuma saya tak suka apabila live worksheet tu kalau bukan kita budak terpaksa SS. Budak terpaksa screenshot dan budak terpaksa hantar jawapan dia tu kan. Sebab yang ini budak tak perlu screenshot. Sebab kita boleh nampak analisis result dia. Okey, contohnya macam situasi soalan 114 ni, saya boleh tengok result dia. Okey. So kita klikkan dekat my result. So okey, ada 6 orang student dah jawab. Okey, dan okey, sekarang ni untuk ranking city, okey kita nampak di sini, ni nama-nama yang dah jawab. Oi, semua dapat 4/4 ni. Okey. Dan kita boleh pergi kupas satu-satu soalan tersebut. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, kita tengok secara purata 6 orang yang menjawab tadi semua dapat betul. So memang bagus, okey. Dan kita tengok ranking dia, kita boleh tunjuk lagi, okey ramai dah jawab, okey. Dan kita boleh pergi kepada satu-satu soalan. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1, tumbuhan. Kita tengok jawapan dia, baju, semua jawab baju. Dan kita boleh nampak. Okey, soalan nombor 2. Tapi kebetulan sekarang ni semua betul. Jadi tak adalah nak dipulihkan. Ya. Yeah. Kena buat pengukuhan je lah. Kan? Untuk next punya ni. Maksudnya cikgu sains tak boleh jawab, jaga. Okey. Saya cuba tengok kot ada yang jawab. Sekejap ya. Dia memang jawab telus. Lupa tadi kan berlakon lah sikit. Itulah telus yang mana Okey. Ada yang dah jawab. Okey, yang lain tu. Okey, yang ini latihannya adalah dia buat pengelasan. Dia kasih drag. So ada 7 orang dah jawab. Okey. Yang ni okey, ada yang betul, ada yang salah. So kita boleh nampak di sini ada ni ada Roha dengan Bayar ada salah. So kita tengok soalan apa yang dia salah. Dan kita boleh tengok ranking. Sebab tu saya sangat suka Wordwall ni. Sebab dia analisis dia tu sangat tu. Tengok soalan nombor 1 semua betul. Soalan nombor 7 saya boleh jadikan ini sebagai evidence saya. Sebenarnya saya setiap kali RPH saya di belakang RPH saya selain daripada refleksi adalah evidence ini. Saya screenshot, saya letak je kat belakang dengan nama budak saya yang sudah jawab. So saya kalau siapa-siapa nak lawat datang melawat pun tak ada masalah lah. Okay. Saya terinspirasi daripada Cikgu Ika Liana lah. Okay. So contohnya soalan mana yang ada salah. Kita tengok soalan yang mana yang ada salah. Okay, ni. Okay. Ni. Dia salah. Sepatutnya benda tu pergi dekat dia letak dekat petroleum. Sepatutnya jawapan dia tumbuhan, tapi dia pergi letak dekat petroleum. Jadi maksudnya kita boleh tengok analisis satu-satu soalan. Itu yang saya sangat suka Wordwall ni. Very good. Dan bila kita perhatikan dan contohnya dan sangat senang, saya bukannya juga yang antara orang yang suka membuat soalan sebab saya pun kadang-kadang, tapi kita tak salah kita ambil soalan orang lain, tapi pastikan kita baca dan buat dulu dan kita tengok dulu. Kalau benda tu sesuai, kita guna bahan orang lain tak ada masalah. Macam begitu juga saya sangat terkesan sebab kebetulan saya dengan Kak Roha ni sama penolong kadang pentadbiran. Sangat terkesan dengan mereka-mereka yang membeli RPH. Mereka-mereka yang membeli RPH ini, saya tak salahkan. Boleh je sebab nak memudahkan. Tetapi pastikan RPH itu adalah, kalau kita merancang PDPR kita merancang PBD kita, so mustahil RPH itu kita tidak ubah suai. Ya, betul. Terutama dalam situasi norma baru sekarang. Barulah kita akan melakukan PBD kita tu dengan sangat cantik dan bersistematik macam Kak Ani cakap tadi. RPH tu, kenapa ada setengah RPH tu, saya sangat kecewa bukan apa. Bila beli RPH ni, SP tak pernah kita nak type, kita tak pernah nak baca, kita tak pernah nak tu. Maksudnya kita main ambil sahaja. Sebenarnya dia tak tengok pun. Dia tak tahu pun sebenarnya apa benda yang dia nak ajar ini, dia main dia ambil je. Sebab dia print je kan? Saya setuju yang itu. Sebab tu saya paling tak boleh, tak ada masalah, tapi kena ubah suai, kena
ikut perancangan, kena atur elok-elok. Ni. Tu ya bila kita menyemak RPH kita pun kata, ada Tak ada kaitan dengan apa yang ditaksirkan. Ya, itulah. Lepas tu bila tulis nilai tu tak pernah pun dinyatakan di dalam DSKP yang bahagian depan tu. Entah nilai-nilai apa, suka-suka je. Asal ada. Asal ada. Dekat si ni kita tengok kan? ada ni mesti sengaja ni kan. Sumpah ni mesti sengaja banyak bersalah. betul lah salah ya. Jadi kita boleh nampak soalan nombor 1 ni ada berapa orang betul, ada berapa orang salah dan kita boleh tengok ranking. Okey, ada 2 orang yang mulik kita. Okey, maksudnya si Norazin Ridin dengan Sazwani ni saya kena cari PM tepi ni 2 orang ni. So kita tengok soalan apa yang disalah. Kita tengok soalan ni okey, soalan mana yang banyak sangat salah ni? Soalan nombor 3 dengan soalan nombor 6. Kecuali objek batuan. Jadi kita tengok soalan tu. Kenapa ramai yang pilih ini? Kenapa? Ni kenapa pilih kadis air? Kenapa pilih kaca? Rahuda, kenapa kebolehan terapung? Macam mana awak boleh? Maksudnya di situlah pengayaan pengulihannya kita nak buat. Bagi mereka yang dapat, contohnya kalau saya, bagi yang dapat 10-10 ni, okey cikgu ada bagi satu lagi latihan. Yang kadang-kadang satu lagi kelebihan ni, cikgu nak sampai dapat 10/10. Dia buat balik lah. Dia buat balik sampai 10/10. Maksudnya bila dia buat 10/10 tu, dia telah melakukan pembetulan kan? Sebab tu sebenarnya PDPR ni ada masanya sangat memudahkan. Saya tak perlu pun semak pembetulan budak ni. Okey? Itulah. Dan kita tengok balik kepada ni. Okey, dan satu lagi untuk TP yang 5. TP 5 ni saya nak murid rakam video ataupun bercerita bercakap. Jadi sebenarnya contohlah soalan ini. Okey, saya ambil juga daripada buku teks. Mengapakah kebanyakan alatan memasak seperti periuk diperbuat daripada logam ataupun situasi 2. Okey. Okey, situasi okey, sekejap. Okey, ataupun situasi 2. Mengapa kain kapas paling sesuai digunakan untuk mengadap cecair yang tumpah? Jadi kita minta murid, pilihlah kamu nak jawab situasi 1 ke kamu nak jawab situasi 2. Tapi cikgu nak kamu rakam video. Rakam video. Rakamnya bukan susah pun. Ambil je, dia bercakap, hantar video tu. Cari dah wakil sekolah. Presiden 1 siapa nak buat rakaman, pilih situasi 1, situasi 2, hantar. Nanti cikgu nak. Okey, TP-nya adalah yang mana satu? Bila kita rujuk di SKP dan SP-nya, okey kita tengok. Okey, di sini. Lambat sikit. Line saya ni kenapa ni? Okey. So kalau kita tengok TP ni sebenarnya dia adalah merupakan TP 5 di mana dia mengiklat dan memberi inferen. Memberi inferen bahan tu. Kenapa bahan tu dicipta? Okey, kenapa periuk tu dicipta daripada logam? Dia kaitkan dengan sifat dia iaitu dia bersifat konduktor. Jadi murid boleh mengaitkan benda tu tapi dia kena bercerita. Jadi hantar rakaman tu dekat sini, dekat masing-masing punya grup. Contohlah, nanti kita nak tengok ada tak rakaman, ada cikgu buat rakaman ke tidak. Jadi maksudnya di situlah kita nampak evidence 5. Maksudnya guna Padlet ni saja kita dah boleh menggunakan dia sebagai satu evidence dan sebagai satu showcase. Dan saya suka buka komen di mana saya suruh kumpulan lain menilai kumpulan lain. Jadi kadang-kadang bila dah banyak kan, bila dah banyak ni kadang-kadang cikgu tak perasan tau ada benda salah. Tapi bila kawan menilai kawan ni, dia masing-masing nak cari apa orang cakap. Cikgu, terus dia boleh komen. Kadang-kadang saya boleh kesan kesalahan tu daripada komen murid. Komen kawan-kawan dia. Showcase lah macam tu. Okay.
So saya rasa sampai situ je kot, tapi tak sempat dah kot dah. 12 minit dah. Okay je lah, rasanya sampai situ je lah. Perkongsian yang boleh saya lakukan. Dekat Telegram tu pun sama juga. Maksudnya kita boleh, macam saya memang pelanggan juga Padlet. So saya biasa pakailah. Dah jawab, okay. Dekat sini kita boleh berkomunikasi dan kita boleh macam saya paling suka sebab saya kadang-kadang nak mengelakkan istilah copy paste tu. Saya suka buat yang ni. PLC. Okay, saya suka sangat. Okay, Assalamualaikum. Okay, cikgu nak kamu kita bercakap begini dan kita hantar dan kita minta mereka buat juga penerangan macam ni saja dengan lebih mudah, iaitu video 1 minit. Simple je, tapi video 1 minit tu dia boleh bercerita dan dia boleh bagi tahu isi penting dan tipi apa yang dia nak capai. Okay? Rasanya itu je lah kot. Lain kali lah lagi kita buat perkongsian Okay, terima kasih. Dia masih lagi nak menanti lagi kan. Tapi itulah sekejap mari kita lihat soalan-soalan. Puan Nazlin. Ya, saya. Saya nak respon sikit. Ada soalan daripada Cikgu Habibah binti Syahid Daud ni. Ya, sila. Dekat ruangan chat. Kak Rahaf pernah jawab sebenarnya, tapi sini kita nak clarify sikit. Cikgu Habibah ada bertanya, maaf nak bertanya, penentuan TP bagi PBD seharian dibuat berdasarkan TP pada standard prestasi atau pernyataan tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang terdapat di bahagian awal di SKP. Jadi bila saya melihat soalan begini daripada Cikgu Habibah, saya nampak beliau ada sedikit kurang faham lah ya. Bila saya di awal penerangan saya tadi, bila kita nak menjalankan RPH kita, pengajaran kita secara harian, kita akan membuat perancangan RPH kita dan kita akan merujuk kepada SK, SP dan juga TP untuk topik tersebut. Manakala pernyataan pada awal di SKP itu adalah pernyataan tahap penguasaan secara umum. Umum yang diguna pakai dalam semua subjek, dan biasanya kita akan rujuk bila kita nak buat TP akhir ataupun TP keseluruhan. Tapi sepanjang kita mengajar, kita akan guna dulu TP di setiap SP kita itu. Dia cikgu kena faham kat situ. TP umum kita biasa guna bila kita nak buat TP keseluruhan nanti. Yang kita guna semua kita punya professional judgement kita. Okey, itu penerangan saya lah untuk soalan daripada Cikgu Habibah binti Syahid Daud tadi. Okey, terima kasih Puan Azli. Terima kasih. Sekejap ya. Soalan di slot Padlet ada sekejap. Banyak benda buka kat atas bawah ni kan. Untuk slot 3 sampai tak ada soalan Sekejap. Kemudian di bawah ni ada juga murid kadang tidak menonton video atau membaca buku teks dan terus menjawab kuis. Markah pun rendah sahaja setakat buat tugasan yang guru beri sahaja. Okey, ni respon daripada tadi kot Ni bukan soalan kan untuk slot 3 ni. Okey, ada lagi tak yang saya tertinggal untuk slot 1? Kalau murid buat, untuk slot 1 soalannya kalau murid buat 2-3 kali cubaan, kita faham ada setengah murid tidak dapat terima selagi tak dapat markah penuh. Kita ambil penilaian yang tertinggi. Soalan untuk slot 1 tentang TP tadi ni. Sekali lagi cikgu saya pulangkan kepada professional judgement cikgu. Cikgu yang akan menentukan sebab cikgu lebih kenal murid cikgu. Tapi murid macam ni ternampak dia ada effort lah kan. So better kita beri peluang dan ruang pada murid kita. Ya, betul. Okey, untuk soalan di Padlet ada lagi tak yang saya tertinggal sebelum saya menjawab soalan di ruang chatting? Maksudnya dah tak ada tu ya. Saya nak respon pasal ada saya stop sharing dulu. Saya nak respon pasal saya lupa dah saya nak respon pasal apa tadi. Banyak sangat dah kau ni. Dia punya tab tu pun semua tab sampai ke ujung penuh tu. Tarik nafas, lepas tarik nafas. Saya pun dah lupa, nantilah. Okey, tak apa. Alright, kita tengok pula di ruang chat.
Okay, dari atas ada tak yang tertinggal lagi? Oh, tak, saya ingat dah. Oh. Saya nak respon pasal satu. Oh, okey. Dia macam ni. Sekiranya kalau macam TP tu tadi tu, TP tu dia cuba tapi tak dapat juga. Kita ada satu istilah pentaksiran khas. Pentaksiran istimewa ataupun pentaksiran khas. Okay, di mana sebenarnya saya banyak mengalami situasi-situasi ni di mana kadang-kadang murid tu TP1 tu pun kadang-kadang dia sebenarnya tak lepas. Tapi bila kita tanya secara lisan, dia tak faham. Betul. Contohnya kan, katakanlah dia tak tahu pun, contohlah dia tak tahu buah meranti. Dia tak tahu buah meranti. Tapi bila dia tengok meranti tu ada sayap. Lepas tu dia matchingkan meranti tu disebarkan oleh angin. Contoh. Kita letak kan. Dia ambil satu gambar, dia ambil gambar ni dia matching. Dia ambil. Dia maksudnya sebenarnya dia capai. Maksudnya dah kita. Bila kita dah tahu, kita rendahkan sikit aras dia. Kalau kita nak bantu murid itu capai TP tu. Sebab kita tahu label TP1 dia, contohnya kadang-kadang TP3. Label TP3 untuk satu orang murid A tidak akan sama label TP3-nya untuk murid C. Sebab murid kita memang berbeza. Tidak semua sebab sedangkan kelas pun tak sama. Sebab tu kadang-kadang pentaksiran apa yang saya buat dekat kelas saya tak semestinya kelas tingkatan tahun yang sama boleh pakai. Dia kena cikgu tu sendiri. Kalau cikgu tu nak dia budak tu capai TP3, dia akan usahakan sampai budak tu dapat TP3. Ya, setuju. Bagi saya lah. Dia authority cikgu lah. Dia sebenarnya Yes. ketika pemerhatian yang pertama mungkin kita nampak pelajar tu macam tak boleh dapat yang tertinggi. Tapi kita nak usahakan untuk dapat yang terbaik. So kita akan bantu dan bimbing dia lah sampai ke peringkat seterusnya lah. Dan kalau dia memang layak, kita authority kita lah. Professional judgement dah termasuk dalam penilaian itu. Tu kita Sebab teruskan lah. kadang-kadang macam ada label, ada setengah label, kalau budak yang tak pandai nak menulis tu, ada budak yang pandai menulis, dia label je, dia memang terror, dia label je terus. Macam Gigi tadi kan. Ada budak, dia boleh melabel dengan ada bantuan jawapan ke atas. Tapi dia sama juga melabel. Kan Kak Ni? Ya betul, setuju sangat. Jadi cikgu kena turunkan. Macam itulah. Maksudnya memang apa-apa pun kita punya tanggungjawab juga. Cikgu, saya tambah sikit lah. Cikgu, sebenarnya untuk membuat PBD ni, kita kena tengok murid kita sebab tu namanya pentaksiran bilik darjah. Kita lihat murid dalam kelas kita. Kita Lokaliti kita. kita bersama dengan diorang untuk tempoh yang lama. Paling lama pun kalau cikgu nak tukar-tukar, biasa jadual nak tukar pun ambil masa sebulan dua. So sempat kenal dengan budak. Mungkin budak tu dia tak sesuai untuk kaedah yang kita pilih pada hari itu. So kita pilihlah untuk buat yang lain pula. Pilih untuk buat yang lain pula kaedah. Mungkin dia bertulis budak lelaki ni kadang-kadang dia malas sikit, betul dia tak suka. Okay, tak apa, saya bagi awak kerja projek, buat benda ni. Tapi at the end tu, dia ada sesuatu untuk kita nilai dia, bagi dia TP penguasaan dia tu. Jadi jangan skop situ lah. Mungkin nanti ada cakap, boleh lah kalau murid sikit, kalau budak ramai. Tak, sebenarnya ikut kita punya sebagai guru, kreativiti kita. Macam mana kita nak buat. Saya sebagai macam saya kan, saya tak macam pengalaman saya sendirilah. Sebab saya mengajar. Bila saya mengajar, bila kita nak bandingkan dengan subjek lain pun, orang selalu tanya, Syam, ramainya budak kau dapat TP 6. Kan? Ada budak yang TP 3 pun payah-payah nak lepas subjek orang lain, tapi dia boleh TP 6 untuk sains. Jadi maksudnya di situ kenapa benda tu? Kenapa benda tu boleh berlaku? Betul, Dan selalu saya kena kadang-kadang tanya. paling rendah TP3 tu oleh kerana kadang-kadang sebab dia tak hantar tugasan tau Kak. Sebab dia tak penglibatan dia. Tapi selalunya paling rendah pun TP 4 lah. Paling rendah TP 4. TP 5, 6 tu memang melambak. Okay. Ada satu pertanyaan daripada Cikgu Habibah binti Syed Daud ni. Dia tentang TP di bahagian awal di SKP bagi sains adalah khusus, bagi sains bukannya umum. Okey, betul cikgu. Sebenarnya dalam di SKP tu, tadi Puan Aini sebenarnya ada tunjuk tentang tahap penguasaan umum.
iaitu untuk semua mata pelajaran 1 sampai 6. Kita ni ada 2 sebenarnya TP tu. Satu umum. Umum ni maknanya untuk mata pelajaran itu sendiri. Macam BM, betul. Untuk BM tu ada dia sendiri. Sains ada dia sendiri. Betul kan ini? Tapi Ya, betul. untuk TP dia ada 3. Ada 3 kot ni. Okey, yang pertama TP umum yang keseluruhan subjek. keseluruhan subjek. Semua subjek dia bagi guide. Okey, TP1 dia macam ini. 2, 3, 4, 5, 6 macam ni. Kemudian ada tahap TP untuk mata pelajaran. Subjek. Untuk mata pelajaran tu. Itu ikut dalam kita punya DSKP mata pelajaran tu lah. Dan last sekali untuk yang keseluruhan bagi murid itu pada darjah 6 nanti. Itu yang memerlukan professional judgement tu. Yang darjah 6 tu akhir tu dia ada satu TP akhir yang perlu dibincangkan dalam bersama dengan semua cikgu mata pelajaran untuk berikan satu TP, satu nilai bukan purata tau tapi satu nilai. Maknanya single betul tak? TP dia panggil kat untuk single TP. Ya, untuk semua tu. Ada macam tu. So jangan bangkitkan bahawa kenapa DSKP dia macam ni, kita punya macam ni. Sebab benda tu cikgu kena faham. Dia ada 3 perkara tu. Okay? Kalau ada nak clearkan lagi, orang penjaminan kualiti dengan orang yang buat ni kadang-kadang ayat dia lain. Macam kita bercakap dengan kawan-kawan. Orang penjaminan kualiti dia bercakap dengan cikgu dia. Dia sebab dia nampak apa yang dia nak. Itulah, saya rasa jelas kot penjelasan yang Kak Roha bagi. Kak Roha ada jawab juga dekat ruangan chat. Saya pun dah jawab secara lisan tadi. Bila kita nak mengajar dalam kelas, bila starting dalam kelas tu memang kita kena guna TP yang mengikut perancangan RPH kita hari-harian tu. Tapi bila kita nak buat satu TP untuk tema, satu TP untuk keseluruhan nanti pertengahan tahun dan juga akhir tahun, kita akan rujuk juga TP umum kita tadi tu. Tahu faham boleh buat, tahu faham dengan adab terpuji kan, yang tu yang 6 tu. Okay, yang tu kena jelas tu Cikgu Habibah. Okay, mungkin kalau Cikgu Habibah masih lagi belum perlukan lagi penjelasan, boleh kontak kami bertiga sama ada saya, Kak Roha ataupun Cikgu Syam. InsyaAllah kita boleh bantu. Dalam PBD ni sebenarnya PDCA tu ada. Sangat ada. Ya, cikgu pelan, cikgu do, cikgu check, cikgu action tu lah pemulihannya ke pengayaannya. Cikgu plan tu sangat penting. Masa cikgu plan, cikgu do, cikgu check. Check tu lah cikgu buat perekotan cikgu. Memang semua mesti ada. PDCA tu mesti ada. Jangan masuk kelas tanpa merancang. Itulah masalahnya. Cuma mungkin kadang-kadang ada isu tu kata kita nak mengejar silibus, sukatan makin banyak. Itu yang menyebabkan tambah lagi 2 bulan Kak Roha. Itulah, jadi kerajaan bagi lagi 2 bulan ni sampai kan bila dah sampai bulan 10 sukatan dah habis kot, apa nak buat bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Inilah masa dia panjangkan lagi masa dia. Dah bagi masa panjang pun mengeluh juga lagi. Jadi macam mana sebenarnya nak? Okey, alright. Tadi ada yang mengangkat tangan ni. Ada soalan ke? Cikgu Nurjana. Dia daripada awal tadi Cikgu Nurjana tu, dia tak turun-turun dia punya raise hand. Oh, sebab saya suruh angkat tangan tadi ke? Sorry, tertekan. Oh, jangan tekan. Please jangan tertekan. Okay, sorry. Okay. Soalan lagi ni Cikgu Nur Adeli ni. Cikgu Nur Adeli. Di dalam Padlet tadi pun saya ada kongsikan satu maksudnya dalam norma baru tu menggunakan Google Form. Ada satu video tu yang dihasilkan oleh Cikgu Herman. Kita orang ni macam sekutu pula. Sikit-sikit Herman pula kan. Sebab dia data. Jadi kita sebab di kalangan kami memang suka buat sharing tau di kalangan kami. Jadi itu yang maksudnya dia memudahkan dan dia boleh nampak analisisnya siapa yang sudah capai CP1, CP2. Kadang-kadang kita nak tengok maklumat di hujung jari kan. Kadang-kadang macam itulah. Memang apa, dan sebenarnya pengalaman macam mana saya boleh kenal Kak Ani, macam mana saya boleh kenal Kak Roha ni, sebenarnya kita orang macam saya terlibat dengan BPK, kita terlibat dengan buku teks, kita terlibat dengan lembaga, kita terlibat dengan semua-semua tu. Jadi kita tahu benda tu sangkut paut benda tu kan di mana. Sebab tu kami cakap kitab kita di SKP, buku teks, dari segi keadilan tu, sebab satu Malaysia kalau budak pedalaman dia hanya ada buku teks je. Jadi itulah maksudnya
kena rujuk. Dan macam tadi cakap dalam DSKP tu dah ada dah. Dalam buku teks tu dah ada dah. TP-TP-nya dah sudah tersusun, cuma nak dia dah diterjemahkan. Masa nak menilai buku teks tu pun dah bergaduh dah dengan Kak Roha macam mana benda tu nak ditimbulkan. Sebenarnya kalau cikgu buat latihan, utamakan dulu latihan dalam buku teks tu. Lepas tu baru kita bagi latihan luar tu. Tak ada masalah, boleh je. Sebab budak semua ada buku teks. Okay? Perkongsian. Terima kasih. Ni semua banyak tu aja memberi dalam semester. betul, banyak memberi juga berkongsi pengalaman pun sangat penting juga pada kami ni lah. Terima kasih banyak. Okey, ada satu soalan lagi. Contoh kan, kalau saya nak bagi satu kenyataan lah. Dalam satu buku teks tu, sebenarnya kalau kita ada satu slot khas lagi, khas penggunaan buku teks tu, Untuk buku teks saja. macam mana kita nak guna buku teks tu dengan mantap. Contohnya satu muka surat depan setiap kali unit tu, unit 8, contohlah unit 8 bahan tu, sebenarnya untuk menghasilkan satu unit 8 tu, kenapa gambar tu dipilih dan apa rangsangan tu nak membuat budak berfikir secara kebat tu. Itulah saya cakap, saya sangat bersyukur sebab saya diberi peluang untuk terlibat dengan pihak-pihak yang macam ni. Jadi kita macam kita tahu macam mana nak guna buku teks tu semaksimum mungkin sebenarnya. Tu panggil halaman rangsangan. Rangsangan tu kenapa dia dipanggil sebagai halaman rangsangan? Kenapa dia dipanggil sebagai halaman rangsangan? Kenapa? Itulah. Keras nak mikir satu page tu. Satu gambar dalam satu info dalam buku teks tu memainkan peranan yang sangat penting. Betul. Itulah. Okay? Sangat menarik. Mungkin boleh next round. Round. InsyaAllah tautan hari ni nampak sangat hebat lah. Nanti saya buka lah kan peluang-peluang next lah untuk next round. Saya rasa memang kalau saya buat apa orang cakap. Ramai yang dah minta tadi. Kalau buat poll ni rasanya banyak yang memilih ni. Okay, ramai yang nak minta soalan buat lagi. Telegram. Okey. Satu soalan lagi daripada Cikgu Habibah juga yang berkaitan dengan unit sains dan matematik dan dari KPM memberi taklimat berhubung penyelarasan PBD dan TP untuk subjek sains rendah khususnya. Sudah tanya adakah ada buat ke tidak kan? Sebab berlaku banyak pencairan di peringkat guru-guru. Okey, mungkin Cik Fatika ataupun Puan Rohana boleh nak respon ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan penceramah. Saya rasa nampak makin lama makin panas nampak macam bersemangat dah. Saya tengok macam tak nak berhenti dah kan. Jadi saya rasa memang bersyukurlah sama-sama kita dapat ni. Tapi saya tengok satu soalan daripada pihak Puan Habibah. Saya rasa adakah sekolah Putrajaya ataupun saya tak pasti. Alright, yang pertama saya dapat makluman daripada pegawai meja pegawai meja untuk PBD. Untuk peringkat KPM dia memang tidak ada buat penetapan. Penetapan maksudnya berapa TP yang perlu diperolehi untuk sekian-sekian subjek ataupun murid. Sebab kalau kita lihat dia berbeza dengan PBS dengan PBD. Bila PBD ni dia mau melihat kepada murid itu sendiri kan. Murid itu sendiri. Jadi dia tidak buat ketetapan. Bahkan kita bagi unit sains matematik pun saya sendirilah, saya pun tidak pernah lagi menghadiri untuk PBD. Saya pun Adlin pun saya tak pernah lagi kan untuk menghadiri taklimat tentang PBD. Just kita dibekalkan dengan buku PBD versi kedua kan, edisi kedua. Jadi itu yang kami perolehi. Namun begitu kita perlukanlah macam bantuan-bantuan dari negeri lain, contohnya daripada SSC Plus kan, guru-guru cemerlang kan, mereka yang akan merungkai kan. Jadi saya dapatlah tadi masuk dengar kan, dan saya rasa isu yang menarik. Itulah untuk peringkat, kecuali mungkin di peringkat JPN. Kalau peringkat JPN kemungkinan macam JPN Putrajaya, kita memang telah memang ada dimaklumkan minimum untuk subjek-subjek ni kita mesti TP3 minimum. Itu mungkin ketetapan JPN. Tapi walau bagaimanapun akhirnya dia akan kembali balik pada sekolah kan. Maksudnya adakah sekolah, kita tahu setiap sekolah, setiap murid mempunyai tahap penguasaan berbeza kan. Tapi kita, saya percaya semua cikgu sedaya upaya kalau boleh kita semua nak TP6 kan, TP6. Tapi mungkin bagi saya tidak mustahil capai, tapi kita memerlukan masa dan tempoh lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Fati. Cikgu Habibah dari mana Cikgu Habibah? Maaf, saya dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey, terima kasih mengikuti kursus kita pada pagi inilah. Harap jelas Cikgu di sana. InsyaAllah. Nanti saya hubungi balik untuk penetapan TP tu. Ada lagi sedikit soalan. Oh, okey, alright. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, saya rasa mungkin nak buat sedikit rumusan ke? Salah seorang ke ataupun nak buat macam mana? Kami daripada pegawai lah. Silakan. Ada pegawai kami.
Okey, terima kasih Puan Nazlin sekali lagi. Okey, terima kasih kepada dua sahabat saya, Cikgu Syamsuria dan juga Cikgu Siti Roha. Alhamdulillah selesai hari ini untuk kursus pemantapan PBD kita. Dan sebenarnya walaupun saya salah seorang daripada penceramah pada hari ini, tapi saya juga sedang belajar, sama-sama belajar juga. Sebab bila berada di tempat pegawai ni sama Cikgu Azlin sebab kita tak terlibat dengan murid, lebih kepada guru. Jadi bila kita ada dua orang guru yang terlibat dengan murid ni dalam masa yang sama juga kita dapat belajar dengan mereka. Dan seperti mana sepanjang saya rasa dah lebih masa dah kita ni 3 jam lah, hampir 3 jam. Banyak benda yang kita dapat pada hari ini, dan saya sangat berharap perkongsian kami bertiga pada hari ini dapat beri manfaat pada cikgu sekalian supaya pentaksiraan kita menjadi lebih tepat dan yang paling penting last nanti dari segi penjaminan kualiti itu kita tidak lagi di question, tidak lagi dipersoalkan dan insyaAllah lah. Dan satu perkara penting yang cikgu harus lihat, PDPR Norma Baharu ini bukan penghalang untuk kita melaksanakan PBD dan bukan penghalang untuk kita instil PAK 21, instil KEBAT dalam kita punya pengajaran kita. Dan sebenarnya seperti mana yang Cikgu Syam sebut tadi, PDPR ini sebenarnya lebih memudahkan. Kalau dahulu kita kena ada ruang masa yang cukup banyak untuk kita semak tugasan murid kita, untuk kita kenal pasti di mana kelemahannya, di mana kebetulan. Tapi bila kita lihat sendiri macam mana Quizzes boleh membantu, macam mana PLab boleh membantu, sebenarnya semua itu memberikan lebih mudah pada kita. Cuma tinggal kita nak ataupun tidak sahaja. Ya, betul. Jadi saya rasa cukup kot saya gulungkan keseluruhannya. Terima kasih kepada JPN Putrajaya sudah jemput kami. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ruang masa, kita berjumpa lagi. Okay, dan mohon maaf daripada pihak saya dan sahabat-sahabat sekiranya sepanjang kita berkolaborasi ini ada terkasar bahasa terguris rasa. Okay, insyaAllah kita akan bersama lagi insyaAllah bahas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas gulungan rumusan itu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya memang untuk lebih kurang hampir 3 jam lah, sebenarnya 3 jam lebih sikit lah kan. Duduk di depan ni kan, sebenarnya saya rasa macam benda tu masih ada lagi yang nak ditadah tapi masa tu tak cukup dah sampai nak ni kan, terkeluar-keluar. Tapi insyaAllah lah kita usahakan untuk kalau ada rezeki kita berjumpa dan bertaut kembali lah. Alright, so saya ucap terima kasih banyak kepada trio jemputan kita pertama kali kerana menerima undangan kami. Perkongsian yang sangat bermanfaat. Sasaran dia memang berfokus asalnya kepada guru-guru di Putrajaya lah. Tetapi sebenarnya saya sebarkan luas juga untuk seluruh Malaysia supaya ini dapat perkongsian yang lebih bermanfaat kepada semua lah. Supaya yang kabur-kabur tu makin jelas kan. Yang kalau dah jelas tu kita kukuh pasak kuat-kuat supaya dia tak adalah lagi nanti kita rasa macam goyah pula kan. Alright, terima kasih banyak yang tak terhingga kepada rakan-rakan guru, kepada KPP saya yang cukup supportif sentiasa ada untuk bersama-sama dengan kita sehingga akhir inilah. So saya mohon maaf yang segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri, yang baik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa lah. Jadi saya rasa sebelum kita tutup ni mungkin kita boleh buka sekejap untuk kita bersesi bergambar walaupun ramai yang dah keluar ni. Boleh? Mari kita ni. Boleh on sekejap kamera. Malu-malu semua ni. Marilah kita. Puan Cikgu Salama ni daripada awal tadi 8.10 pagi dah masuk konti Okey. Kenal hingga Cikgu sekarang. Salamah ni. Itu dia. Jumpa gang kan. Mari. Hai, Kak Okay, ready? Sal. Senyum tanpa henti ya. Yang mana-mana dah dia. share, nak ke dah mana? Senyum tanpa share henti. quiz code dekat Telegram. Sam dah share tahun 3456. Masih lagi ada di Telegram tu, jangan leave tau Kerja grup tu. rumah. Padlab pun. Siap Kerja balik kerja rumah. Okay, ready. Senyum tanpa henti. 1, 2. Ya, mari lagi. Ready. Senyum tanpa henti. 1, 2. Alright, terima kasih banyak. Okay, jangan lupa di Telegram, jangan leave group. Kemudian soalan-soalan yang cikgu bagi sila jawab ya. Nanti kita check. Itu saja saya rasa. Kita tutup dengan surah Wal-Asr dan tasbih kifarah.